إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Maka adakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama dalam menerima balasannya. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan beroleh syurga, tempat tinggal yang tetap sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Dan sebaliknya orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Tiap kali mereka hendak keluar daripada neraka itu, mereka dihumbankan kembali kepadanya, serta dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang kamu sentiasa mendustakan di dunia dahulu. Dan demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab yang besar di akhirat kelak, supaya mereka rujuk kembali bertaubat. Dan tiada ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya dan tetap mengingkarinya. Sesungguhnya kami tetap membalas. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tersebut yang memberi maksud bahawa tidaklah adil untuk memperlakukan sama di hari kiamat antara orang beriman kepada ayat-ayatnya, mengikuti rasul-rasulnya, dengan orang-orang fasik, yakni perosak di muka bumi, yang mendustakan rasul-rasul, mengingkari ayat-ayatnya dan menderhakai perintah-perintahnya. Maknanya tidak dikira adil kalau disamaratakan hukuman. Bermakna hukuman mereka tidak sama. Orang mukmin yang beriman cara yang telah ditetapkan Ta'ala, iaitu ganjaran besar. Sementara mereka yang ingkar, maka mereka menerima sebaliknya azab yang maha dahsyat. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut, maksudnya bahawa orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan beramal saleh akan ditempatkan di hari kiamat, iaitu syurga, sebagai pahala ganjaran terhadap apa yang telah mereka kerjakan, iaitu dengan amal-amal yang saleh. Sedang orang-orang yang fasik, yang melanggar perintah Allah SWT, tempat mereka kelak di hari kiamat adalah neraka yang mereka akan kekal di dalamnya. Maka fasik ini, fasik dipanggil fasik kubra, mana fasik yang besar. Fasik mana rosak, maka fasik adalah fasik yang umum. Orang buat maksiat dosa besar pun fasik, dan yang terlebih besar ialah kufur, menyebabkan dia kekal dalam neraka. Jadi fasik di sini maksudnya kekufuran yang mereka lakukan dengan sebab penolakan mereka terhadap ayat-ayat Allah, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran dahsyat neraka ini, ialah setiap kali mereka hendak keluar,
Kenapa mereka nak keluar? Sebab bakaran amat dahsyat, tidak terperi azab seksanya yang begitu kuat sehingga mereka melonjak untuk keluar. Setiap kali mereka nak keluar, maka dikembalikan uidu fiha. Manakala bahasa kita, dihumban balik mereka itu ke dalam neraka dengan tangan dan kaki terbelenggu. Kaki ikat, tangan dibelenggu, kemudian dihumban mereka sampai berkata, sambil berkata kepada mereka, zuku azaban nari allazi kuntum bihi tukazibun, sila rasakan siksa neraka yang berpunca mana dahulu kamu dustakan. Setiap kali dia beri khabar oleh utusan Allah yang mulia tentang keadaan di akhirat, ada nikmat yang hebat dan azab yang hebat, maka mereka dustakan. Dah mati mana ada balik-balik lagi, dah mati mana boleh hidup-hidup. Itu semua dongengan cerita orang tua atau rekaan-rekaan macam-macam mereka labelkan, tuduh yang tidak senonoh kepada utusan Allah Ta'ala. Maka itulah balasan dia. Pendusta itu keadaan dia. Mereka diazab dalam neraka yang amat dahsyat. Setiap kali mereka nak keluar, mereka dihumban balik ke dalamnya, dan mereka ditempelak oleh pihak Allah Ta'ala, ia telah rasakanlah azab yang sangat dahsyat yang punca dia kamu dulu tukazibun, kamu mendustakan dengan lisan-lisan celupa mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maksud di sini, dan sesungguhnya kami akan membiarkan orang-orang fasik dan kafir merasakan azab yang dekat, iaitulah azab di dunia yang berupa bencana kemarau, banjir, gempa bumi, berbagai wabak penyakit, sebelum mereka merasa azab yang lebih besar, azab siksa di akhirat kelak. Walanuziqannahum, dan sungguhnya kami akan rasakan mereka itu minal azabil adna, mana azab yang dekat di dunia. Allah, sebelum mereka disumbat ke dalam azab yang sangat dahsyat, yang sebenar-benar azab di sana. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, peringatan Al-Quran, mereka memekakkan akan telinga mereka, kemudian dia berpaling, summa a'rada'an, dia berpaling daripadanya, mengingkarinya, dia tidak pernah mendengar, maka Allah Ta'ala akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Jasyiyah, Am hasiballadzina jtarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati. Mana buruk sungguh apa yang mereka hukumkan. Maka sangkaan-sangkaan yang salah, jauh daripada kebenaran, mereka menyangka seolah-olah sama saja kedudukan di sana esok. Ini di antara tipu-tipu daya syaitan dan nafsu menyebabkan mereka itu terjerumus, terperangkap dalam lembah kemungkaran yang menyebabkan mereka diseksa besar di akhirat azab. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama seperti orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi, yakni dengan kekufuran dan kemaksiatan mereka? Atau patutkah kami jadikan orang-orang yang bertakwa sama seperti orang-orang yang berdosa? Banyak ayat-ayat yang seumpama dijelaskan bahawasanya keadilan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memberi persamaan balasan kepada mereka yang tidak sama amalannya di dunia dulu. Amalan. Sedangkan kalau sama-sama beramal saleh pun tak sama.
Mereka lebih hebat, amalan dia lebih hebat, ganjaran dia lebih besar, dia punya pengorbanan lebih besar, ganjaran daripada Ta'ala. Itu pun tidak sama, apatah lagi yang terang-terang mereka yang berada dalam cahaya hidayat petunjuk dengan mereka yang tenggelam dalam kekufuran, kemungkaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wa laqad atayna Musa al-kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ih waja'alnahu hudan li bani Israil waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa alaihissalam iaitulah At-Taurah, sebagaimana kami berikan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kitab yang termaktub di dalamnya segala peringatan, kisah sejarah, hukum hakam, pengiktibaran dan pemisalan yang cukup lengkap menguraikan masalah dunia sampai ke akhirat. Maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya, dan kami jadikan kitab Taurat hidayah petunjuk bagi kaum Bani Israel. Dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersifat sabar. Kepimpinan akan berjaya bila mereka itu ada satu sifat di antaranya, lamma sabaru. Mereka sabar dalam berdepan dengan berbagai-bagai mihna, tribulasi, ujian dan sebagainya. Dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Pertentangan di antara satu golongan dengan yang lain itu, sesungguhnya Tuhanmu sahajalah yang akan memutuskan hukumnya di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka perselisihkan padanya. Ya, Rasul yang membawa kebenaran, mereka didustakan. Mana sentiasa berselisih. Jadi keputusan akhirnya senang serah Allah Ta'ala yang buat keputusan di akhirat. So, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Allah Ta'ala yang memutuskan antara mereka pada yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun, pada barang yang mereka ikhtilaf, berselisih. Ya, masing-masing mendakwa mereka benar. Maka yang berdasarkan kepada teras ika Al-Quran itu yang benar. Sebab itu dalam perselisihan manusia kena kembali kepada Allah Ta'ala baru dia selamat. Dan ayat lain Tuhan kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Sekiranya berlaku intizak, perbalahan di antara kamu, dia kata dia betul, dia kata dia salah, macam-macam, ruddu ilallah, kembali pada Al-Quran, pada Allah Ta'ala, war Rasul, dan kepada hadis, kepada Rasul, mana hadis-hadis yang sahih. Itu pemutus dia. Mana tidak dilarang kita mengukur satu benda lain daripada dua sumber yang teragung, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, yang menjadi sumber hukum. Tafsirnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, berfirman tentang Nabi Musa alaihi salam, bahawasanya baginda telah diturunkan kepada baginda telah diturunkan kepada, tak kena ayat ni, diturunkan kepada baginda kitab At-Taurat. Tu mana ni? Diturunkan kepada kitab Taurat. Bukan kitab Taurat yang menyambut ialah baginda Musa alaihissalam. Dia yang diturunkan ialah kitab. Atau mana? Bukan diturunkan pada kitab, diturunkan kepada baginda. Ya, inilah kitab yang telah diturunkan, itulah Taurat yang dijadikannya sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Isra maknanya hamba, Il itu makna Tuhan. Siapa ni? Ini gelaran Nabi Yaqub alaihi salam. Israel itu banyak keturunan dia daripada nabi-nabi. Ada pun yang jahat ni ialah Yahudi. Ya, Yahudi itu yang jahat. Israel itu keturunan Nabi Yaqub. Ya. Dan Nabi Yaqub punya gelaran tu Israel, mana hamba Tuhan. Ada pun yang jahat, Tuhan kata tak pernah reda sampai kiamat daripada Yahud. Walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara ni tak pernah reda kamu
sehingga kamu ikut cara dia. Bila dia tak redha selama-lama sampai kiamat, sebab digunakan lafaz tarda, fi'il mudhari' dinafikan kalimah lan tarda, mana selama-lama mereka tak akan redha. Itu makna. Jadi jahat sekarang ni di mana yang kita saksikan sedang berlaku teruk tiap-tiap tahun, iaitulah golongan Yahudi yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah SWT berfirman tentang Nabi Musa SAW bahawa yang bagi dia telah turunkan kitab Taurat dan jadikan makna sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel dan Bani Israel sendiri. Ya, Allah SWT menjadikan pemimpin yang mengajak umatnya ke jalan yang benar dan lurus, mengajak mereka taat kepada Allah Ta'ala dan mengajarkan amal perbuatan yang baik, menyuruh bersikap ma'ruf dan melarang melakukan mungkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu imaduddin, tonggak kepada agama. Dan Allah SWT berfirman bahawa kerana kesabaran melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, ini perlu kesabar. Sabar meninggalkan maksiat, sabar mengerjakan taat, dan sabar indal masaib ketika diuji dengan musibah dan sebagainya. 3 peringkat sabar. Dan kerana kepercayaan dan iman yang teguh kepada wahyu Allah Ta'ala dan kitab sucinya, maka Ta'ala kurniakan kepada mereka kedudukan sebagai pemimpin dan iman bagi umat mereka. Dan imam, bukan iman. Itu apa? Iman. Itu orang Terengganu pula. Tu para-para tu iman. Ingat tu iman, bukan tu imam. Mana para imam-imam, tu jadikan mereka tadi apa? A'immat wal ja'alna minhum a'immah. Imam, a'immah jamak, maknanya pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, yang mereka ni memimpin, menjayat, memimpin dengan arahan kami. Bila didapat taraf ini Tuhan beri, lamma sabaru, ketika mereka sabar. Kalau tak sabar habis diuji dia tahan. Atau di antara apa tunggak besar dia kena buat amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebut pun tak betul, amar ma'ruf muka nakir dia. Engkau tunggu muka nakir datang. Jadi apa di antara perkara yang besar dalam urusan ini yang diguna pakai oleh golongan Yahudi dan Kristian untuk maknanya umat Islam terhapus tunggak besar ni, iaitu 2 kemabukan. Disebut dalam Mukhtarul Ahadis, ghasyatkumus sakratan sakratul hubbil ash wa hubbil jahl fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kasabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar aw kama qala. Memabukkan kamu oleh 2 kemabukan. Pertama apa? Hubbil ash, mabuk dengan kehidupan dunia semata-mata, pagi, petang, siang, malam, urusan hidup dia saja, sampai mengigau dia, urusan agama langsung kita ambil tahu. 1. Yang kedua, hubbil jahli, ya, suka duduk tenggelam dalam kejahilan. Dia tak kenal siapa dia, siapa Tuhan dia. Dia tak kenal daripada mana dia datang, di mana sekarang, ke mana nak pergi lepas ni. Itu tak ada dalam kepala dia. Jadi kalau dikenakan 2 mabuk ini, jawab dia habis. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Tak akan tengok lagi dah orang buat amal ma'ruf nahi mungkar, tak, habis hanyut sebab mereka dah mabuk. Mabuk dengan keduniaan, kebendaan, dan mabuk tenggelam dengan kejahilan. Maka musuh Islam diguna ni lah. Digunakan pemujaan kepada pahaman maddiyah, kebendaan. Kemudian ditenggelamkan dengan hiburan yang berbagai-bagai supaya umat Islam duduk dalam kegelapan kejahilan terhadap agama Islam. Dan akhir zaman akan berlaku, la yabqa minal Islam illa ismuh wala minal Quran illa darsu. Tidak tinggal di akhir zaman besok melainkan nama saja Islam. Quran hanya dibaca saja, tidak dilaksana dan diamalkan dengan betul. Itu di antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin afala yasmaun. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurzi fanukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Ayat sangat menyentuh kalbi orang beriman ni. Allah akan. Dan belumkah lagi ternyata kepada mereka yang kafir itu bahawa kami telah binasakan beberapa banyak daripada kaum-kaum
kufur yang engkar dahulu daripada mereka. Ada yang dibenam dalam laut, dilambung ke atas, dihempas, ada tukar wajah jadi haiwan hina, macam-macam. Ya, padahal mereka sekarang berulang alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu. Ya, mereka lalu nampak ni tempat mereka yang bumi dibalik ke bawah ke atas semua ada. Mereka tak perhatikah maknanya. Sebab tu Imam Al-Ghazali menyatakan kita bila bermusafir pastikan kita musafir tu meningkatkan keimanan kita. Ya, Ardul Anbiya dan sebagainya. Ya, jangan pergi tempat-tempat yang bukan, tempat-tempat nak makan orang Islam pun payah. Dia mengayau bukan. Ya. Ada satu puak pula sibuk membida'ahkan orang menziarah makam-makam Rasul. Orang pergi kat Fir'aun punya tu piramid tak ada pula dibida'ahkan. Macam-macam tadi. Ya, ni buat Wahabi macam-macam. Habis. Jadi suruh kita mana siru fil ard, berjalanlah kamu, Tuhan suruh tu, fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin, sila lihat bagaimana tindakan Allah mengazab orang yang mendustakan ayat-ayat Allah di dunia lagi dah. Ya. Akhirat lagi tu di mananya kita berjalan pastikan keimanan kita tu meningkat, bukan makna berjalan suka hati membawa kita makin lalai, na'udzubillah. Dan belum lagi kata nyata kepada mereka yang kafir itu bahawa kami telah binasakan beberapa banyak daripada kaum-kaum yang kufur engkar dahulu daripada mereka, padahal mereka sekarang berulang alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu. Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterangan-keterangan untuk mengambil iktibar. Oleh itu tidakkah mereka mahu mendengar dan insaf? Afala yasma'un. Bermakna kita gunakan telinga kita ini untuk mendengar perkhabaran-perkhabaran yang membawa iktibar. Kisah umat-umat dahulu yang dipaparkan dalam Quran. Begitu juga mata kita, di bawah ni pula mata Tuhan tunjuk. Dan tidakkah mereka yang tidak mahu taat dan bersyukur itu melihat bahawasanya kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontak, mengepul naik menghijau balik tanaman yang menjadi sumber keperluan kepada makhluk, terutama manusia. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan, sebab air itu tanam-tanaman yang menumbuhkan apa? Allah Ta'ala. Itu selalu baca tarahim, dia baca apa? Ayat tu, falikul habbi wan nawa, kan? Falik mana Allah Ta'ala yang membelah, al-hab wan nawa, biji-bijian yang kita semai, jagung, apa lagi, gandum, padi, yang membelah tu apa dia? Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak belah, tu dunia tak belah, kering-kering, meraung kita dan tak ada sumber makanan. Ya, dia belah tu makna dahsyat. Tak ada saintis boleh belah, tak ada makhluk boleh belah. Ya, kita sebab-sebab tu pun dia yang ngurus. Ya, ini mantuan ni membelah, maknanya kepentingan ataupun benda yang jadi keperluan kita. Lalu kami tumbuhkan, pakailah baju mana paling hebat sekalipun, mahal, tanah subur, kata Tuhan tak tumbuhkan, habis kering. Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Allah. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Memakan daripadanya oleh an'am. An'am ni binatang ternakan kaki empat. Yang paling besar apa? Unta. Unta, gajah tak suruh tak boleh makan. Unta, lembu, kerbau, biri, kambing, semua itulah yang berkaki empat. Ya, ada yang kaki dua tu, itu tak nama an'am. Jadi mak tuan berikan makan. Dan anfusum, diri kamu sendiri, diri kita semua yang memerlukan kepada bahan makanan yang ditumbuhkan daripada tumbuh-tumbuhan. Ada benda semua tuan suruh perhatikan. Afala yubsirun, tidakkah mereka itu mahu melihat dengan insaf? Maka mengapa mereka tidak mahu memerhati semuanya itu supaya taat dan bersyukur? Mari digunakan pemandangan dan pendengaran bagi membina dan memperkasakan kesyukuran dia kepada Allah SWT. Tafsirnya,
Apakah tidak menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul dan wahyu Allah Ta'ala? Akibat dan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh umat-umat yang dahulu yang telah kami binasakan kerana sikap terhadap Rasul-Rasul. Kena binasakan kerana sikap mereka terhadap Rasul-Rasul yang dahulu mereka dustakan. Padahal tanda dan kebinasaan dan kehancuran itu mereka lihat. Mereka lalu tempat itu dan sebagainya. Dan lalu dalam perjalanan mereka sendiri nampak sesungguhnya pada peninggalan umat yang binasa kerana azab Allah SWT terdapat tanda-tanda kekuasaannya dan peringatan serta pelajaran bagi orang-orang yang memerhatikan dan merenungnya. Kemudian Allah SWT berfirman pula, apakah orang kafir yang mengingkari wujudnya Allah Ta'ala dan orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Ta'ala tidak perhatikan bagaimana Allah Ta'ala menghalau awan yang berisi air. Ya, semua tu berarak dengan arahan Allah Ta'ala. Dia tak boleh laju, tak boleh ikut dia. Angin pun macam juga. Dia bertiup tu dengan arahan. Ada kala kencang, ada kala slow, ada kala sepoi basuh. Semua tu bukan sembarangan, bukan saja-saja, tak ada. Semua tu dalam urusan Allah Subhanahu Ta'ala, yang mana ia menjadi dalil untuk akal manusia itu mengenali Allah Ta'ala. Dan lebih dalam lagi dia merasakan dengan kalbi, ruh dan sir dia akan kebesaran dan keagungan Tuhan itu sendiri. Dia tiup kepada bumi yang tandus, kering, terbelah ada bumi kan, dia turunkan hujan pun menghijau balik kan, masya-Allah, hebat. Begitulah di antara ringkasan sindiran Allah Ta'ala juga kepada orang yang telah mati. Ya, dah mati dan dah tak ada dah, hanya bangkit dia punya apa, daging dah hancur, tulang hancur, tinggal tulang ajbuz zanab ni. Pum jadi benih ni, hidup balik. Kami masa mengepul sebentar ni, memutih mereka dalam keadaan tidak ada pakaian. Allah. Lalu ditumbuhkan dengan air hujan. Mana dengan sebab air hujan. Tak ada air hujan pun Tuhan boleh tumbuh. Saya nak ceritakan sebab. Teman-teman, dan daripadanya adalah makanan binatang ternakan dan juga manusia itu sendiri. Allah. Ini Tuhan bangkit, Tuhan bangkit nikmat-nikmat dia. Kita jangan bangkit. Kalau kita beri orang ke sedekah ke hadiah ke apa semua, jangan bangkit, ambil pahala dia. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan man, ungkit, azza, menyakiti. Ya. Dia dermut si ambil gambar dan sikit-sikit lagi tak terang. Angkat tu tunjuk. Wah, tu letak ke album. Habis orang berhati dan ni. Habis nama dia dapat. Akhirat tak boleh lah, kosong ni. Allah, Allah. Macam-macam tertipu daya nak syaitan jahat tu. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Abasa, fal yanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba summa syaqaqna al-arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qabba wa 'inaban wa qabba wa zaitunan wa nakhla wa hadaika ghulba fakafa wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum. Mata'an lakum kemudian wa li an'amikum. Allah, Allah. Itu bangkit Abi dengan supaya manusia itu sedar bahawa dia rangkaian dia dengan Tuhan tidak pernah putus dengan nikmat dia sentiasa. Kalaulah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya, maka hendaklah manusia itu melihat kepada makanan. Bal yanzuril insanu ila ta'amih. Perhati pada makanan dia makan. Bagaimana kami mentadbirkan. Ya, roti canai dia makan, nasi pula macam-macam dan nasi Arab, nasi Jawa. Macam-macam nasi dan semua tu kita kaji balik, semua asal daripada bumi dan ya, semua daripada tanam-tanaman. Siapa yang menguruskan dia, siapa yang menumbuhkan dia. Oh, habis kalau kita tengok satu habis dah ni, tenggelam kita dalam nikmat dia. Oleh kerana itu tidak saya manusia itu lari dari Allah Ta'ala. Kalau dia perhati betul-betul, dia akan dapat natijah apa? Mahabbah, kasih dia Tuhan akan kuat. Masya Allah, hebatnya Al-Mun'im, pemberi nikmat ini. Maka akan membawa hati dia rapat dengan Allah. Dan bila hati cinta dengan Tuhan, ringanlah ia melaksanakan segala syariat Allah Ta'ala. Itu rahsia.
Hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya, bagaimana kami mentadbirkan daripada sebiji benih sampai boleh masuk dalam perut yang dan sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Ya, hujan itu turun daripada atas, masya-Allah. Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan tadi. Ya, Allah Ta'ala susun cantik, menghijau. Lalu kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian, itulah hab, antara jadikan iaitu biji-bijian yang menjadi sumber makanan, dan buah anggur serta sayur-sayuran. Antara sebut dalam ini makna buah anggur, inaba wa qadba. Inab mana anggur, berkat benda buah zaitun apa semua kan yang disebut dalam Quran itu semua ada rahsia keberkatan di sisi kesihatan ni. Dan buah anggur serta sayur-sayuran dan zaitun serta pohon-pohon kurma dan taman-taman yang menghijau subur dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput rampai untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu. Perhati balik, masya-Allah. Sebab pengguna nikmat Tuhan yang paling dahsyat ialah manusia. Apa benda dia tak ambil kan? Darat, laut, makan, semua dia ambil. Kalau pokok daripada pucuk, batang, kayu, akar habis semua disebat. Habis lagi tuan, daging semua dia makan, daun semua dia makan. Ya, kalau lembu dia maun, tu maun, dia makan daun ni. Gimau maging kan. Manusia kalau silap kan maun, malaun diri ni. Ya. Habis dia sesat dan semua dia ambil. Jadi kalau dia tak tunduk kepada Ta'ala, tak tahulah berapa dahsyatnya ya kejahatan dia dengan Tuhan dia. Nikmat semua dia ambil. Bahkan Tuhan haruskan, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Wa ta'ala menjadikan bagi kamu ma fil ard, barang apa atas muka bumi ni, lakum lam limanfa', ambillah atau benda itu manfaat, jangan beracun dengan apa sudah. Ini ayat Imam Asy-Syafi'i kata apa? Al aslu fil asya' al ibaha illa maddalla dalilu ala tahrimi. Asal bagi semua perkara ialah harus, semua boleh ambil, kecuali ahli dalil belakang mengatakan diskat, itu saja ya. Menunjukkan apa besarnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Qul yaumal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Akhirlah, berakhir surah As-Sajdah. Dan mereka bertanya, bila akan datangnya hari pembukaan? Ya, bicara. Jadi katakan, jika betul kamu orang beriman, dicabar itu. Mata hadzal fath, bila? Dia kata hari biasa nak perbicaraan kumpul pada masa bila, tak ada pun. Oh, dia buat main-main jahat. Ini pokok dah kafir, dah sesat ya. Tu. Katakanlah wahai Muhammad SAW, tidak perlu diketahui masa datangnya. Pum, tuan bantai tu. Ya. Tu. In kuntum sadiqin, kul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Tidak memberi manfaat lagi dah. Ya, tidak perlu diketahui masa, tetapi mesti dipercayai bahawa pada hari pembukaan, ya, mana hari dibangkitkan manusia itu besok, tidak ada guna lagi pada orang-orang kafir kiranya mereka hendak beriman, dan mereka pula tidak akan diberi tempoh berbuat demikian. Itu maknanya apa? Dia main situ, Allah Ta'ala hentak sekali habis tu. Dia bising-bising, tak ada manfaat lagi dah besok. Ya, penyesalan di sana tak ada manfaat lagi. Pada hari mana? Bila hari itu? Itulah hari yang la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Ya, iman orang kafir tu, dia tengok azab di sana kan, semua pakat iman tu, tak ada manfaat lagi dah. Ya, sebab tu orang kafir sampai dia akhir dia ucap apa? Ya laitani kuntu turaba. Bila Ta'ala tunjuk keadilan dia, ketika Tuhan membalas binatang-binatang. Katakan kambing melawan, 2 ekor kambing, satu ada tanduk, satu tak ada. Yang tak ada tanduk tu boleh kena kerja kan. Yang ada tanduk sebab dia, besok Tuhan tukar.
Yang di dunia tak ada tanduk, dia bertanduk. Yang di dunia dia ada tanduk, Tuhan tak beri tanduk. Maka dia pun dibalas. Bila habis dia balas, maka dia mati dan dia jadi tanah. Orang kafir nampak macam tu kata, ya laitani kuntu turaba. Kalau aku dapat jadi tanah macam tu, alangkah eloknya. Berapa dia nampak neraka ni. Dan neraka dia tengok ni, yang inilah benda yang dia telah dustakan dahulu. Bermakna apa? Dah tak payah soal, dia dah jawab sini. Memang dia akan terkejut ke sana. Dia siap, dia nak dibaling dari humban dalam neraka. Itu makna. Allah. Oleh itu janganlah engkau hiraukan mereka dan tangguh kesudahan mereka. Ya, tunggulah kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka pun menunggu kesudahan. Ya. Mana sama-sama menunggu akan hari yang sangat besar. Ya, innahum muntazirun. Tafsir ni Allah SWT berfirman tentang orang-orang musyrikin Quraisy yang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW dengan nada mengejek. Bila lagi dia kata kiamat? Bila tak laku pun? Bila kedatangnya hari kemenanganmu, ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas musuh-musuhmu dan mengingkari kenabianmu yang selalu menentangmu. Kami melihatmu dalam keadaan takut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Taala, kepada mereka, hari kemenangan kami pasti akan datang, dan pada hari kemenangan itu turunnya pembalasan Allah dan murkanya Allah Taala ke atas kamu. Tidaklah berguna iman kamu dan tidak pula kamu akan diberi tangguh. Pum dia kena sekali. Ni tuan gemat tu boleh terduduk tu boleh. Dan berpalinglah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang kafir, dan tunggulah datangnya hari itu, dan biarlah mereka menunggu. Allah SWT tidak akan luput janjinya bahawa engkau akan dimenangkan, diberikan kemenangan, ganjaran besar, nikmat yang besar di atas musuh-musuhmu dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Berakhirlah tafsir surah As-Sajdah, disusuli pula dengan surah tafsir suratul Ahzab. Sadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Fa inna khairal. Alhamdulillah.